Okey, boleh kita mula kuliah? Suara Ustazah okey? Yang di belakang semua okey? Muslimah di zon 2? Okey, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat pagi ini? Alhamdulillah. Tak ada, saya nak tengok dulu wajah-wajah tersayang sebelum saya memulakan kuliah ni. Okey, baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan, kelapangan masa juga kesihatan untuk kita bertemu pada pagi ini sekali lagi bagi kita menyambung perbincangan kitab kita Fawaidul Fawaid. Ni di Masjid Darul Ghufran. Okey. Lupa lagi nama masjid. Dah duduk kat dalam masjid, lupa lagi nama masjid. Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan di muka surat berapa? 153. Ya, 153. Kita akan mulakan perbincangan sebagai sambungan ya daripada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi, di sini ya Ustazah baca terlebih dahulu apa yang terdapat di poin kita yang B. Poin kita yang B bertajuk hati yang hidup merengkuh cahaya Al-Quran. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya ataupun ada orang yang tertanya-tanya tentang satu keadaan yang terdapat di dalam surah Qaf ayat yang ke-73 yang kita bincangkan pada minggu lepas. Apa pertanyaan yang mungkin ada ya di benak kita berkenaan dengan ayat itu? Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau jelaskan begini. Apabila pengaruh Al-Quran hanya dapat diraih secara sempurna dengan memenuhi semua komponen di atas. Apa komponen yang kita bincangkan pada minggu lepas? Kita nak dapat kesan daripada pembacaan Al-Quran. Maknanya bila kita baca Al-Quran, kita ada rasa terkesan tu. Apa dia yang kita bincangkan, bagaimana caranya? Apa dia? Hadirkan hati lagi? Dengar baik-baik lagi? Letakkan konsentrasi. Okay, letakkan konsentrasi. Ada 3 yang kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi untuk perenggan yang B ini ataupun poin yang B ini, dia kata kita boleh dapat kesan itu secara sempurna dengan memenuhi semua komponen di atas. Itu 3 perkara tu yang dah kita kupas dengan panjang lebar. Ya. Ustazah pun dah berikan dengan contoh-contohnya bagaimana kita ni boleh mendapatkan kesan daripada pembacaan Al-Quran itu. Jadi sekarang ini persoalannya, mengapa ayat tersebut iaitu surah Qaf ayat yang ke-73 yang kita bincangkan pada minggu lepas menggunakan kata au. 3773. 73 ke 737? 73 Al-Furqan, bukan surah Qaf.
Mohon maaf, terima kasih di atas pembetulannya. Al-Furqan. Kenapa saya baca Qaf? Saya sebut Al-Furqan ke Qaf tadi? Qaf. Tadi saya sebut Furqan. Qaf 73. Apa yang silap ni tadi saya? Oh, saya sebut 37. Okey, tak apa. Kita tu minta maaf ya. Saya rasa kepala saya ada bintang-bintang di minta maaf sangat-sangat. Orang tak nampak bintang ya, saya nampak bintang itu. Surah Qaf ayat 73. Tiga tujuh ke 73? Sebab dalam buku saya 37. Saya nak cakap tentang surah Qaf ayat 37. Betul. Macam ni, okey, apa masalahnya? Cuba beritahu saya. Dalam buku berapa ayatnya? Cik suka gelakkan Ustazah. Alah, tahulah hari ni Ustazah kepala ada bintang. 37 ya? Ini yang betul Okey. Ini jangan pergi nombor lain Untuk saya juga, jangan pergi nombor lain. Okey, surah Qaf ayat 37. Surah Qaf ayat 37. Dalam surah ini kita dapati bahawa ia menggunakan perkataan au. Ya? Au maksudnya atau. Kan? Cuba lihat balik ayat itu. Dia guna, Allah Subhanahu Wa Taala guna inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Al-Quran ia jadi peringatan kepada mereka yang ada hati. Atau Allah guna perkataan atau di situ. Au, ya, atau mereka yang ada apa tadi? Pendengaran. Mereka yang menggunakan pendengaran. Jadi perkataan au ini dia kata ataupun atau tadi ya merupakan satu bentuk ungkapan kata yang menunjukkan ada dua pilihan. Kenapa Allah tak guna perkataan wa? Wa tu maksudnya dan. Maksudnya Al-Quran itu Allah jadikan ia sebagai pengajaran ataupun peringatan kepada orang yang memiliki hati yang hidup dan mereka yang memiliki pendengaran, yang mereka dengar baik-baik Al-Quran itu. Kenapa Allah tak guna perkataan wa? Tapi di sini Allah gunakan perkataan au, atau. Maknanya ada dua pilihan. Ya, dia bukan kedua-duanya sekali. Itu persoalan yang cuba dia kupaskan ya pada pagi ini ataupun dalam kitab kita ini. Padahal seharusnya ia diungkapkan dengan huruf waw yang berfungsi untuk menggabungkan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Kerana kata au ya, iaitu atau itu menunjukkan erti memilih salah satu di antara dua perkara. Jadi kita pilih salah satu antara dua perkara. Okay, kenapa begitu? Maka dia kata di sini, pertanyaan ini sangat berbobot. Apa maksud berbobot? Kalau dalam bahasa Arab kata, hadha su'alun jayyidun. Maksudnya ini adalah soalan yang baik. Berbobot tu maksud perkara yang baik. Dan jawapannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kata au, iaitu atau, kerana mempertimbangkan kondisi orang yang diajak bicara.
Kita lihat begini muslimah. Dalam kehidupan kita ni, realiti kehidupan kita ni, adakah semua kita ni hatinya hidup? Tak kan? Senyum dah. Kakak rasa hati kakak hidup ke mati? Ustazah, apa soalan ni Ustazah tanya hati kita hidup, kita pun tak tahu hidup ke mati kita ni. Sekarang, okey, cuba bayangkan, hati kita ni on ke off? Off? Seriously? Seriously? So, we converse in English today. Okay. Betul? Hati kita off. Kalau off, dia tak datang sini tau. Ingat ya, mungkin boleh. Dia boleh datang sini, tapi dia kena ada satu usaha yang menggerakkan dia untuk datang. Kalau dia on, dia ada status mode dia on, off, begitu kan. Sekarang kita lihat begini. Kita ni semua, dia ada dua bahagian kategori manusia. Ada satu yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia sendiri yang menjadikan dirinya hatinya hidup. Tapi ada orang tidak. Ya, ada orang tidak. Ada orang dia perlu digerakkan, dia perlu dipush. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ada orang dia mudah terima kebenaran. Tak perlu kita cakap panjang-panjang dengan dia. Kita cakap sikit je, dia dah rasa terkesan, dia mengalirkan air mata, jadi baik terus dia. Tapi ada orang kita kena cakap, ya Allah, berbuih-buih mulut kita. Sampaikan kita dah lost words, kita kata. Dah tak ada perkataan, dah susah saya nak cakap. Betul tak? Dah tak tahu dah nak kata apa dah. Sampaikan kita senyap dah. Sebab kita cakap banyak kali, memang dia tak masuk-masuk. Ya, ada orang begitu. Sebab itu Allah gunakan perkataan au di sini. Al-Quran ini dia boleh jadi peringatan, memberikan pengajaran kepada orang yang pertama Allah letakkan kategorinya sebagai insan yang memiliki hati yang hidup, atau mereka yang memiliki, atau mereka yang dengar baik-baik. Sebab kadang-kadang ada orang hatinya tak berapa nak hidup sangat, tapi kerana dia dengar baik-baik, itu yang menyebabkan dia jadi baik. Dia dapat kesan daripada pembacaan Al-Qurannya ataupun daripada perkara-perkara baik yang dia dengar. Ya. Jadi di sini dia jelaskan kepada kita, mengingat hanya sebahagian orang yang hatinya hidup, sedar dan mempunyai fitrah sempurna. Maknanya hanya sebahagian orang yang ada hati hidup, yang mana dia sedar, ya, dan mempunyai fitrah yang sempurna. Jika orang yang hatinya hidup, di sini dia jelaskan kepada kita tentang insan yang pertama ini, yang mana memiliki hati yang hidup itu tadi. Ya, dia kata, jika orang seperti ini merenung dengan hatinya dan memaksimalkan pemikirannya. Hatinya tadi digunakan untuk dia merenung setiap ayat-ayat Allah yang dia baca atau diperdengarkan kepada dia. Dalam masa yang sama dia juga menggunakan akal pemikirannya untuk berfikir, maka orang yang begini, dia akan menunjukkan kebenaran Al-Quran, akan menunjukkan kebenaran Al-Quran kepadanya sebab dia gunakan hati dan pemikiran dia. Dia jadi kuat. Hati kita bila kita gabungkan dengan akal pemikiran kita untuk lihat kebenaran, dia jadi kuat. Kan? Kemudian dia kata dengan demikian hatinya akan membenarkan apa yang diberitakan Al-Quran. Hati dia akan membenarkan apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Sebab itu orang yang begini ya, bila dia baca Al-Quranul Karim, dia tidak ada sebarang kemusykilan. Mudah untuk diri dia. Setiap apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah letakkan dalam Al-Quran. Ya, contoh, kita kata dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang insan yang Allah masukkan dalam api neraka. Insan yang begini, hati yang hidup, saya kata hatinya hidup, dia lalu gunakan pemikirannya dengan hati yang hidup itu tadi, dia terus rasa takut dalam hati dia. Dia tak ada rasa nak fikir dulu takut ke tidak. Kan? Dia tak ada rasa nak
pertimbangkan, tidak rasa kemuskilan. Ni nak takut ke, nak takut tak. Dia terus berdezuk masuk dalam hati dia. Sekejap, silau. Silau muka saya. Tak tahu nak berdiri kat mana. Tadi nak cakap apa? Diri sini pula lah ya. Biar kepala orang di sini sedap sikit. Betul Ustazah, berdiri pula kat sini. Biar kepala orang kat sini sedap sikit tengok Ustazah. So kita lihat begini. Orang yang kebiasaannya hatinya hidup, dia ada pemikiran yang dia gunakan, dia gabungkan kedua-duanya sekali itu tadi. Bila dia baca Al-Quran, dia tak perlu didesak, tak perlu ditekan untuk dia terima kebenaran. Apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, ia akan terus masuk ke dalam jiwanya, dia akan membenarkan. Orang yang begini, kalau dia baca contoh kisah Nabi Musa dan juga Firaun, apa kisah yang antara yang pelik dalam kisah Nabi Musa dan Firaun? Allah belahkan lautan bukan? Pelik ke tidak? Pelik kan? Kita pergi East Coast. Dah ketawa dah dulu. Kenapa ketawa? Kelakar je tu ya. Terfikir juga kelakar je tu. Kita pergi East Coast. Saya belum cerita lagi orang dah ketawa dah ni. Kita pergi East Coast. Cuba bayangkan. Laut tu terbelah. Macam pada logik akal kita, impossible. Benda tu mustahil berlaku. Tetapi berlaku ke tidak? Dalam Al-Quran Allah ceritakan, Allah belahkan lautan itu untuk Nabi Musa dan para pengikutnya seberang. Orang yang hatinya hidup, dia tak fikir. Maksudnya, dia fikir tu, dia terus terima kebenaran. Kerana apa? Itu adalah kebesaran Allah. Orang yang hati hidup begitu. Itu adalah kebesaran Allah, Allah yang maha kuasa. Tapi kalau orang yang hatinya tak hidup, takkanlah boleh laut tu terbelah. Ya, dia kan fikir itu, takkanlah boleh laut tu terbelah. Tak mungkin berlaku sedemikian. Sama juga. Kalau kita lihat kisah Maryam yang mana dia mengandung tanpa suami. Logik ke tidak? Tak logik. Tak logik sangat-sangat. Tapi orang yang hatinya hidup, sekali lagi saya kata, hatinya hidup, dia boleh fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terus terima apa yang dia baca itu sebagai satu kebenaran. Maka atas dasar itu disebutkan dalam kitab kita, orang yang hatinya begini, dia akan membenarkan setiap apa yang diberitakan kepadanya dalam Al-Quran. Walaupun perkara itu kadang-kadang ia menimbulkan kemusykilan kepada orang yang mungkin hatinya tidak hidup. Allah ceritakan tentang Isra di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW jalan. Ya, Isra, kisah Isra ini. Dalam surah Al-Isra. Kita mesti terfikir, boleh ke jalan kaki tu? Daripada Makkah pergi ke Palestin contohnya. Kita kalau nak jalan ni, daripada Woodlands pergi Tampines ni, masuk akal? Kalau ada, mungkin Kak Som ceritakan, tadi saya pergi Gufran, jalan kaki awak lepas subuh saya keluar. Belum sampai ya, tapi sampai. Tapi sampai. Kita, ya, kakak Kak Mida kalau dengar, Kak Mida percaya tak cakap Kak Som tu? Biar betul je ni. Nampak tak kita punya reaction? Okay, biar betul. Kita tak cakaplah dengan Kak Som tu. Kita, ya. Kita cakap itu, ya. Subhanallah awak ni ya. Macam Isra pula ya. Macam gitu. Kita pun iya kan. Tapi dalam hati kita, biar betul dek ni. Jalan daripada Woodlands pergi ke Tampines. Sampai pula tu, naik 45 betul-betul. First off dia duduk. Orang lain kena duduk zon 2. Orang berebut-rebut dah masuk zon 1 ni. Sebab nak duduk dekat tengok Ustazah. Sebab tu cermin tu. Nanti dia tak clear. Kata. Nampak Ustazah, nampak kabur. Macam tu kan. Sekarang berkabur juga ke? Taklah, saya rasa cermin Darul Ghufran ni terang benderang tu. InsyaAllah tak kabur tu. Kalau kabur, sila ni. Sila lap cermin mata. Macam-macam kita ni ya. Dah masuk masjid, nak buka cermin dah pula. Ya. Jangan minta yang bukan-bukan. Alhamdulillah dah masuk masjid ni. Okey, baik. Kita lihat begini. Sekarang tadi, Imam Ibnul Qayyim jelaskan kepada kita, orang yang hatinya dia hidup, ada pemikiran, ya, yang dia gabungkan kedua-duanya, itu yang menjadikan dia insan yang boleh terus-terusan membenarkan isi kandungan Al-Quran yang Allah turunkan.
Kemudian dia kata apa? Dengan demikian, bila orang yang ada hati hidup digabungkan dengan pemikirannya, ya, dia membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran, orang itu dia akan dapat pengaruh daripada Al-Quran. Maksud pengaruh ini adalah kesan. Kesan yang ada pada Al-Quran itu yang akan masuk dalam hatinya dan akan menjadi cahaya yang semakin menerangi cahaya fitrahnya. Apa yang kita benarkan dalam Al-Quran itu tadi, lantaran hati kita yang hidup, ia akan menjadi cahaya bagi diri kita. Cahaya itu dia akan menambahkan cahaya fitrah yang ada pada diri kita. Cahaya fitrah tu apa? Dia bukan cahaya macam sekarang ni yang saya ada pada wajah saya. Ya, cahaya ya, insya-Allah. Dan dengan face shield ni bertambah silau. Saya lah rasa silau ya. Oh, suruh berdiri sini. Oh, Kak sini Ustaz sini. Dia tunjuk saya. Soalan meja tu kat situ ya. Kitab saya kat situ. Tak apalah berdiri kat sini, pegang sini okey juga. Kadang-kadang saya rasa saya macam model juga depan ni ya. Kejap jalan sana jalan sini. Kalau ada baju boleh lah, baju banyak juga kat rumah. Okey, kita lihat gini. Kita sekarang ini, semua kita Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dalam keadaan fitrah. Betul atau tidak? Persoalan saya. Betul? Kenapa betul? Kenapa betul? Kita kata, kita lahir dalam keadaan fitrah. Suci, bersih. Semua kita begitu. Keadaannya begitu. Allah juga ada sebutkan dalam sebuah hadis Qudusi. Allah kata, aku ciptakan manusia ini dalam keadaan yang hanif, hunafa. Kalau ikut dalam riwayat yang sahih dalam hadis Nabi SAW. Sebagai orang yang lurus, tapi kemudian syaitan itu datang, dia mengganggu gugat kelurusan yang ada pada manusia. Kita semua Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dalam keadaan fitrah. Bila kita dewasa, kita balik, kita boleh berfikir dan kita kekalkan fitrah itu. Maksudnya kita berusaha untuk jadi seorang muslimah yang hatinya hidup. Ya? Yang mana kita gunakan akal pemikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang membenarkan Al-Quran itu tadi. Bermakna kita usaha untuk kekal atas fitrah. Itu satu. Itu memang cahaya yang sedia ada pada diri kita. Orang yang betul-betul mengekalkan hal itu, cahaya itu ada pada diri dia. Namun, jika dia ada cahaya Al-Quran itu tadi, yang kita sebut sebagai penambah kepada cahaya yang sedia ada. Kerana dia terkesan dengan bacaan Al-Quran tersebut. Ia disebut sebagai cahaya atas cahaya. Cuba lihat surah An-Nur yang ditampilkan pada muka surat yang berikutnya. Ada surah An-Nur kan? Betul tak? Surah An-Nur di situ ada satu ungkapan yang mana Allah sebutkan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Okey, cahaya di atas cahaya. Apa maksud cahaya di atas cahaya? Di situ ya, diberikan kepada kita dengan satu penjelasan. Yang dimaksud cahaya di atas cahaya, Ustazah tak baca ya ayatnya. Ayatnya ada di situ, surah An-Nur. Mungkin boleh letakkan, jika sekiranya teman-teman kita di rumah boleh bantu, teman-teman di rumah letakkan di ruangan komen. Surah An-Nur ayat yang ke-35. Untuk kita sama-sama nanti setelah kuliah dapat kita buka Al-Quran dan terjemahannya untuk lihat perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang cahaya yang Allah berikan kepada penduduk langit dan bumi. Dalam ayat ini, Allah ada sebutkan nurun ala nur. Dijelaskan kepada kita yang dimaksud cahaya di atas cahaya dalam ayat di atas adalah cahaya wahyu. Cahaya wahyu ni maksudnya cahaya Al-Quran ya. Begitulah kondisi orang yang hatinya hidup lagi sedar. Tadi kita ada cahaya fitrah. Cahaya fitrah itu
dihiasi lagi dengan cahaya Al-Quran. Sebab itu Allah kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang mana tadi di sini dijelaskan, ini aku telah menerangkan rahsia-rahsia dan pelajaran-pelajaran itu adalah kata-kata Imam Ibn Al-Qayyim lah. Maksudnya dia kata di sini, kalau kita nak lihat lagi penerangan berkenaan dengan ayat ini, dia minta kita ya untuk rujuk pada kitab yang dia telah syarahkan. Dia ada berikan rujukannya di situ. Kitab apa? Itu saya tak baca. Lihat terus kepada perenggan yang berikutnya. Imam Ibn Al-Qayyim kata gini kepada kita muslimah dalam penerangannya. Orang yang memiliki hati semacam ini akan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam hatinya. Maknanya orang yang tadi nurun ala nur, hatinya dihiasi dengan cahaya Al-Quran, dia akan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam diri dia ataupun dalam hati dia. Dia mendapati semua nilai Al-Quran itu telah tertulis di dalam jiwanya hingga dia dapat menghafalnya di luar kepalanya. Boleh faham maksudnya? Kita dapat mengintegrasikan ya ayat-ayat Al-Quran ataupun nilai-nilai Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ke dalam hati kita. Ini keadaan orang yang dia nurun ala nur. Kita sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan fitrah yang jiwanya bersih sebenarnya. Jiwanya bersih. Ada ke bayi lahir-lahir dia terus hatinya jahat? Tak ada. Itu tak mungkin berlaku. Kita semua atas fitrah Allah ciptakan. Ya. Namun, bila kita baca Al-Quran dengan hati yang hidup, yang digabungkan dengan pemikiran tu tadi, ia menyebabkan cahaya Al-Quran itu tadi, dia memberikan cahaya yang lain ke atas cahaya fitrah yang kita sedia ada dalam diri. Atas dasar itu, Imam Ibn Al-Qayyim dijelaskan kepada kita, orang yang begini, dia dapat mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam hatinya. Al-Quranul Karim memiliki nilai-nilai yang begitu banyak, nilai-nilai murni membentuk kepribadian diri kita menjadi seorang muslimah yang salihah. Kita lihat, Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi. Apa kata Aisyah? Oh, saya tahu, semua orang tahu hadis ini. Aisyah kata apa? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Aisyah kata kepada Sa'ad. Sa'ad ni dia tanya kepada Aisyah, kabarkan kepada aku tentang akhlak Nabi SAW. Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maknanya apa? Nabi mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran itu ke dalam diri baginda. Sehingga tutur kata baginda, tindakan baginda adalah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Quranul Karim. Kita bila baca Al-Quran dengan hati yang hidup, yang kita gabungkan dengan pemikiran untuk memikirkan setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, kita akan dapati begitu banyak nilai-nilai murni yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Allah kata dalam Al-Quran, ya, jadi insan yang sabar contohnya. Banyak kan ayat dalam Al-Quran Allah perintahkan begitu, sehingga Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu satu nilai yang boleh kita dapati. Kita baca tentang nilai itu, kita letakkan dalam hati kita, akhirnya kita jadi orang yang sabar. Begitu insan yang hidup hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita agar jadi orang yang sentiasa bantu orang lain. Dalam Al-Quran Allah sebut sedemikian. Itu adalah antara nilai yang ada. Nabi SAW juga begitu. Baginda sentiasa membantu orang lain.
Allah perintahkan kepada kita, jangan khianati orang yang ada di sekitar kita. Jangan zalimi. Ya? Jangan makan harta anak yatim. Jadi seorang yang mana sentiasa mementingkan orang lain, saling bantu-membantu. Itu semua nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga kita lihat ada pada diri Nabi SAW. Maknanya apa? Bila kita baca Al-Quran dengan hati yang hidup, dengan yang digabungkan dengan pemikiran itu tadi, ianya akan membentuk kepribadian diri kita menjadi seorang wanita yang salihah. Kerana kita ikut sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Kita bukan sekadar baca-baca saja Al-Quran itu. Ini dekat bulan Ramadan kan? Semua orang nanti duduk sibuk nak khatam Quran. Ya, semua sibuk nak khatam Al-Quran. Tapi adakah khatam Al-Quran itu hanya pada bulan Ramadan? Ini ia menjadi satu perkara yang perlu kita muhasabahkan juga muslimah. Bagaimana kita ni dengan Al-Quranul Karim, kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Sehingga ia mampu membentuk kepribadian diri kita menjadi seorang wanita yang salihah. Kita selalu kan, orang tanya pada saya, Ustazah, nak jadi salihah tu macam mana? Ketawanya, nak jadi salihah tu macam mana? Salihah ni dia bukan satu proses yang hari ni kalau saya jawab soalannya, hari ni jadi salihah. Saya kata, oh jadi salihah itu Nabi kata kan kena taat pada suami. Contohnya saya kata, ya, nanti orang yang belum nikah, habis kita tak nikah ni macam mana Ustazah? Tak ada suami, dia marah pula ya. Relax. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Nak jadi salihah tu ada banyak caranya. Ada banyak caranya. Kalau kita muslimah yang ada suami, antaranya ialah taat kepada Allah. Taat kepada suami, gitu kan? Tapi, dia bukan begitu muslimah. Ia adalah proses seumur hidup, saya kata. Dalam keadaan kita nak jadikan diri kita wanita salihah, yang mana tadi kita kata kita nak baca Al-Quran, lalu kita dekatkan hati kita dengan Al-Quran, akhirnya kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai itu tadi dalam diri kita, ia memakan masa yang begitu lama. Kadang-kadang kita kecundang dalam perjuangan untuk jadi seorang wanita yang baik-baik. Itu adalah perkara biasa dalam hidup. Sebab kita adalah wanita yang biasa. Namun, dalam keadaan kita wanita yang biasa, ia bukan satu yang mustahil untuk kita bangkit menjadi wanita yang luar biasa. Antara caranya ialah mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu tadi dalam diri kita. Begitu keadaannya. Sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Yang mana dia menonjolkan kepada kita tentang akhlak Al-Quran. Begitu juga yang ada pada isteri-isteri Nabi SAW. Mereka adalah wanita-wanita yang berusaha untuk menjadi wanita yang mencelupkan Al-Quran pada diri mereka. Ya, saya guna perkataan celup. Celup ni bukan sembarang perkataan ni. Bila kita celup sesuatu maknanya dia sebati. Dia bukan celup terus angkat ya, bukan gitu. Tapi celup ni betul-betul dia sebati. Agar apa yang ada pada Al-Quran itu dia betul-betul dapat kita jiwai dengan hati yang hidup itu tadi. Dan di sini, ya, cuba lihat pada poin kita yang berikutnya. Maknanya di muka surat 155. Saya nak jadikan ia sebagai perbincangan kita yang terakhir. Tadi sepanjang yang kita bincangkan, perbincangan itu memfokuskan kepada mereka yang hatinya hidup. Ya, tadi juga kita bincangkan tentang orang yang mana dia ini dapat Al-Quran dengan mendengar. So ada dua kategori insan yang sebenarnya ingin ditampilkan dalam perbincangan ini. Tadi sebagai panjang-panjang tadi kan, Ustazah jelaskan itu adalah saya sentuh tentang kategori yang pertama. Sekarang kita nak masuk insan pada kategori yang kedua. Ya, dia kata gini, di sisi lain sebahagian orang tidak memiliki bekal yang sempurna, hati yang sedar dan kehidupan yang sempurna. Ada orang begitu. Beza dengan yang pertama tadi.
Yang pertama tadi, hatinya memang sedia hidup. Ya, hatinya memang sedia hidup, mudah. Kita cakap apa-apa semua mudah masuk pada hati dia. Dia mudah dapat motivasi, ya, dia mudah dapat perkara-perkara yang baik dalam kehidupan dia. Tapi berbeza, ada orang ya, dia tidak memiliki hal yang sedemikian. Jadi untuk orang yang seperti ini, dia memerlukan pembimbing untuk membezakan yang baik dan yang batil, itu yang buruk. Kehidupan dan cahaya hatinya serta kebersihan fitrahnya belum mampu mencapai tingkatan orang yang hatinya hidup dan sedar tadi. Untuk memperoleh hidayahnya, dia harus mencurahkan segenap pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, juga mengkonsentrasikan hatinya untuk merenungi dan memahami makna Al-Quran. Dengan cara tersebut, maka barulah dia mengetahui bahawasanya Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Sebab itu tadi saya kata, ada orang yang mana dia ini perlu di-push, dia perlu ditekan untuk dia terima kebenaran itu, untuk dia dapatkan kebenaran tersebut. Sebab tak semua orang yang ada hatinya hidup tadi sebagaimana insan pada kategori yang pertama. Sebab itu Allah gunakan perkataan au dalam surah Qaf ayat yang ke-37. Maknanya Allah hendak orang yang dapat peringatan ini pertama bagi mereka yang memang hatinya sedia hidup. Tapi ada insan yang kedua, Allah tak lupakan. Yang mana dia gunakan pendengaran dia untuk dapatkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran bagi dia terima peringatan itu tadi. Untuk insan yang kedua ini, disebutkan kepada kita dia perlukan pembimbing. Ya, dia perlukan pembimbing. Dan bagi saya, ramai antara kita berada pada keadaan yang kedua. Kita perlukan pembimbing untuk berikan peringatan kepada kita mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kita perlukan guru. Ya, kita perlukan guru untuk tunjukkan kepada kita, untuk push kita buat perkara-perkara yang baik. Agak-agak kenapa kita masuk kuliah ni? Kenapa you attend? Kenapa you attend? Kenapa datang kuliah ni? Oh, Ustazah boleh push. Okay, let me push. Ustazah boleh push lah, dia kata. Kenapa datang? Ustazah boleh push lah. Oh, Ustazah boleh push ya, Masya Allah. Habis siapa nak push Ustazah? Siapa nak push? Itu soalannya, siapa nak push saya? Betul lah. Itu satu persoalan yang kadang-kadang dia bermain di minda saya. Saya nak kata ginilah, itu satu benda yang baik bagi saya point untuk terangkan satu perkara. Kita ni setiap daripada diri kita sebenarnya tak kira sama ada dia ustazah ataupun kita orang awam, dia perlu di-push sebenarnya. Dia perlu di-push. Kita ni hari-hari, saya daripada Isnin sampai hari Ahad saya push orang. Ya, saya push orang, maknanya push, buat baik. Kita ni Allah, yang rasa letih. Letih kita ni, siapa nak push kita ya? Tu fikir kita ni. Tapi kita ada Al-Quran tadi kan, betul tak? Kita ada Al-Quran tadi. Yang mana kita gunakan ia sebagai sumber. Ingat ya, pada minggu lepas kita bincangkan Al-Quran itu adalah sumber kita. Untuk kita push diri kita buat perkara-perkara yang baik. Tapi untuk orang pada kategori kedua ini, dia tak cukup dengan hanya sekadar dia sendiri baca Al-Quran itu. Sebab itu ada antara kita yang perlu duduk dengar, ya, perlu duduk dengar perbincangan ataupun perbahasan agama untuk dia kekal dalam keadaan yang taat kepada Allah. Ada orang begitu. Jadi, kerana kita ni biasanya berada pada kategori yang kedua. Biasanya saya kata, kita berada pada kategori yang kedua. Saya tak kata orang yang begini hatinya tidak ada cahaya, Muslimah. Jangan nantikan balik-balik, oh agaknya hati aku ni tak ada cahaya. Ya. Dah sedih kan duk, depress. Alamak, hati kita tak ada cahaya. Orang hati cahaya je dapat hidayah daripada Al-Quran. Dia bukan begitu. Ada orang yang memang Allah berikan cahaya pada hati dia. Tapi cahaya itu ia masih lagi perlu digilap, masih lagi perlu diberikan perhatian. Supaya ia tidak malap. Sebab itu saya nak nasihat begini, Muslimah. Untuk diri saya juga ya. Jangan tinggalkan pengajian ilmu. Terus-terusan kita ni hadiri pengajian ilmu.
untuk menghidupkan hati kita yang mungkin kadang-kadang ia malap. Betul saya kata. Kita mungkinlah kita ni orang yang suka membaca, ya, baca Al-Quran lebih-lebih lagi. Tapi belum tentu pembacaan Al-Quran kita itu diikuti dengan satu push, nak cakap kepushan. satu penekanan yang jitu daripada orang yang bercakap. Sebab beza. Dengar saya cakap di hadapan ini dengan baca buku sendiri beza bukan? Kak Sharifah boleh? Tak boleh Ustazah. Dia mesti ada orang berdiri cakap, berdentam, berdentum, pompang, ya. Macam kompang di Palu. Macam itu kan. Dia semangat. Dia semangat. Suka. Dia semangat tu. Oh, bila dengar pom, oh kita semangat keadaan tu kan. Sama juga bila kita belajar. Bila kita dengar orang cakap semangat dekat depan, oh kita pun daripada duduk lelak, oh naik. Mak saya kata, kau ni cakap nak marah orang ke apa? Tak, mak, saya bukan nak marah orang. Tapi kita nak supaya orang yang bila dia lembik tu dia naik terus bila dengar kita cakap. Kadang-kadang keadaannya semikian. Taklah selamanya saya nak pekik-pekik kat orang, ya? Tidak begitu kan. Tapi ada keadaan-keadaan yang mana kita perlu untuk push ataupun di-push, ditekan supaya kita terus-terusan berada dalam keadaan taat kepada Allah. Begitulah keadaan diri kita ni muslimah. Jadi bila kita duduk dalam kuliah ini, kita dengar, kita buka telinga kita tadi kan? Ya, kita buka telinga kita tadi. Dalam kuliah ini kita dengar ayat Allah, kita dengar Al-Quran, kita dengar hadis Nabi. Kemudian kita dengar penjelasan-penjelasan, penerangan-penerangan daripada para ulama. Ia menjadi satu perkara yang menghidupkan hati kita untuk terus-terusan menjadi hamba Allah yang sentiasa beramal soleh. Maknanya kita berusaha untuk hidupkan hati itu tadi. Nak berikan cahaya di atas cahaya tersebut pada hati kita. Namun kalau kita tak ada usaha, cahaya itu dia akan malam. Penting usaha ini. Kenapa kita nak jadi hati yang bercahaya dengan cahaya Al-Quran dan cahaya keimanan? Kerana kita ingin memiliki hati yang dipandang oleh Allah. Ya, semua orang Allah berikan mereka dengan hati. Tapi Allah pilih hati mana yang Allah nak lihat. Sebab itu Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tak lihat pada penampilan kalian dan harta kalian. Tapi Allah lihat pada qulubikum wa a'malikum. Allah lihat apa yang ada pada hati kalian dan apa yang kalian amalkan. Tapi bagaimana hati yang Allah lihat itu? Bagaimana hati yang Allah pandang tersebut? Ia adalah hati yang penuh dengan cahaya Al-Quran dan cahaya keimanan. Bukan sebarangan hati tu. Ia bukan sebarangan hati. Sebab tu tadi saya kata Allah pilih hati siapa yang Allah nak lihat. Dan Allah akan lihat kalau hati kita adalah hati yang penuh dengan cahaya keimanan. Hati yang penuh dengan cahaya Al-Quran itu tadi. Lalu kita mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam hati kita. Iaitu nilai keimanan kita, nilai Al-Quran yang kita dapat daripada pembacaan kita ataupun yang kita dengar itu tadi. Pada amalan kita, itulah hati yang Allah pandang. Dan kita ingin jadi muslimah yang mana Allah pandang hatinya, maka usahalah ke arah yang sedemikian. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih muslimah di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ya dengan semangat yang kuat untuk terus-terusan menjadi muslimah yang sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu untuk terus-terusan juga menghidupkan hati kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.